Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nabil Abdul Aziz, dan ini berita AADK edisi 20 Julai 2022. Antara tajuk utama edisi ini, Banteras penyalahguna dadah demi kesejahteraan negeri Sarawak. Program Safari Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera 2022 pupuk kesedaran buat klien dalam komuniti. Forum Bual Bicara, Anjuran JAKIM Sarawak dan AADK kupas erti pengorbanan. Belajar aspirasi keluarga Malaysia negeri Kelantan sudah tiba. Bakat mari ramai-ramai. Banyak benar bagai mugo. Rebut kuih kerjaya. Ingat 22 hingga 24 Julai ini 9 pagi hingga 9 malam di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat. Bakat Marilah Keluarga Malaysia. Kerajaan Negeri Sarawak terus proaktif melaksanakan pelbagai inisiatif dalam usaha menangani permasalahan dadah dan substan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat di Sarawak. Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata pendekatan secara holistik dan inklusif sentiasa ditekankan bagi membentuk komuniti aktif dan berdaya saing sekaligus mewujudkan kualiti persekitaran sihat. Telah memberikan gambaran mengenai dengan masalah dadah di negeri Sarawak. Kerana masalah ini adalah masalah negara. Dan kita hendaklah mempunyai beberapa pendekatan yang berkesan untuk membenteraskan penggunaan dadah, salah guna dadah dan juga kesannya kepada masyarakat. Sebab itu langkah-langkah telah diambil oleh pihak kerajaan. Jadi saya nak kongsi apa telah diambil oleh kerajaan negeri. Kerajaan kita membantu agensi pusat anti dadah untuk memerangi kesan dadah kepada masyarakat di Sarawak, lebih-lebih lagi orang muda. Sebab itu kita adakan beberapa kelas-kelas ataupun maklumat yang kita beri kepada masyarakat mengenai dengan bahayanya dadah ini, salah guna dadah. Dan mereka juga menggunakan cara-cara baru juga. Kini itu ada 3 in 1. Mari tahulah kita ada syabu, ada dadah-dadah yang dapat kita lihat. Tapi hari itu ada paket 3 in 1 juga. Kena yang ikut 3 in 1 Milo dan juga teh 3 in 1. Semua bahan-bahan tu yang menghayalkan dimasuk dalam paket, dan paketnya dimasuk dengan air. Mun wang nak selalu hayal lah, masaklahnya yang hayal lah. Ujung-ujung hayalan ya bawa penyakit. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2022 dan program jualan langsung peringkat negeri Sarawak yang diadakan serentak di Gedung Sarawak. Penganjuran 2 program secara bersepadu adalah platform untuk saling menyantuni lebih baik cegah bagi memerangi isu pelancongan sosial seperti penyalahgunaan dadah dan substans, termasuk membuka peluang pembangunan ekonomi dari aspek peladangan. Antara pengisian disediakan termasuk aktiviti omnipresence, walking message, latihan kompetensi untuk Biro menangani isu dadah dan substans kawasan Penghulu Simunjan dan Gedong, ziarah kasih, jualan produk hasil pertanian, industri asas pertanian dan pameran serta khidmat nasihat daripada pelbagai agensi. Hadir menjayakan majlis ialah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon. Asli beg kau? Mahal pula penipu. Mana ada yang kau cari lah kalau ada. Tapi yang kau buang ajar sangat mahal. Ih, mana kau ah? Buruk ni, kau habiskan ha? Oi, kau menipu Ni benda ni? Kau apa? Kau yang parah asal kau menipu aku? Siapa
dalam usaha memastikan klien AADK yang selesai menjalani tempoh rawatan dan pemulihan tidak kembali terjebak ke kancah penagihan dadah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Sarawak dan AADK melaksanakan program Safari Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera 2022. Program julung kali diadakan di Puspen Kuching itu sebahagian daripada program bersempena aspirasi keluarga Malaysia yang bertujuan memberi sokongan moral dan spiritual kepada klien dalam institusi. Program yang dirasmikan oleh Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon itu adalah untuk memastikan klien AADK tidak kembali terjebak dalam pengambilan bahan-bahan terlarang setelah selesai menjalani rawatan dan pemulihan. Usaha itu sekaligus meningkatkan kesedaran dan menyebarluaskan maklumat berkaitan bahaya penyalahgunaan dadah serta kesedaran awam tentang rawatan dan pemulihan dadah dalam komuniti serta institusi. Menerusi program berkenaan, JAKIM dan AADK turut menyediakan amali tata cara pelaksanaan ibadah korban kepada semua klien sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Bik, sorry lambat, Bik. Sorry lambat. Tak apa. Kau on tak malam ni? Mestilah on. Jom. Syah keluar dulu Dah malam lah Syah. Orang perempuan tak elok keluar malam-malam macam ni. Mak! Syah dah besar ke, Mak? Mana pandailah Syah jaga diri. Kalaulah Cha tak terlibat dengan dadah. Dadah membunuh, jauhi dadah. Meneruskan pengisian program Safari Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera 2022, JAKIM Sarawak dan AADK menganjurkan forum bual bicara, pengorbanan yang sebenar. Forum yang dilaksanakan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha mengupas pelbagai isu berkaitan dengan pengorbanan dalam konteks kepulihan klien dalam institusi AADK. Forum yang diadakan di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau Puspen Kuching tersebut menampilkan panel jemputan Mufti Negeri Sarawak, Datuk Kipli Yassin dan pendakwa selebriti Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, manakala moderator pula Pegawai Hal Ehwal Agama AADK Ustaz Afifuddin Abdul Muiz Hamid. Ini adalah sebahagian daripada komponen modul I Pulih AADK dalam aspek spiritual memberi sokongan moral dan rohani kepada klien yang sedang melalui proses pemulihan. Terdahulu, Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon mengambil kesempatan menunaikan solat maghrib berjemaah bersama Pengarah JAKIM Sarawak, Ustaz Hamdan Jar'i dan klien dalam institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, JAKIM Sarawak turut menggariskan 5 elemen dalam memastikan kepulihan sepanjang hayat bagi semua klien berlandaskan konsep maqasid syariah. Pengarah JAKIM Sarawak, Ustaz Hamdan Jar'i berkata, 5 elemen itu berkaitan penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Katanya, setiap insan perlu menghayati sepenuh jiwa terhadap penjagaan itu agar perkara-perkara tidak baik dapat dihindari, khususnya penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang lain. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, Ketua Pengarah AADK turun padang ke AADK Sarawak. Kem PLKN Sentosa dijadikan penempatan khas banduan kesalahan dadah. AADK hantar misi bantuan pasca banjir di Baling. RM1 apa dia? RM1 nak makan. RM1 tengah tak ada pada. RM1 pada. Bagi memastikan golongan rentan dan orang awam dilindungi, AADK terus komited melipat gandakan usaha mengesan dan menjejaki mereka yang menghadapi masalah ketagihan, dadah dan substan di setiap pelosok tanah air.
Inisiatif itu antaranya melibatkan tindakan penguatkuasaan undang-undang dan tawaran rawatan pemulihan secara sukarela yang dijalankan menerusi model I Prihatin AADK. Pada sesi taklimat bersama Ketua Pengarah AADK Tuan Sultan Ahmad Belon, Pengarah AADK Negeri Sarawak Iskandar Turki turut memaklumkan bahawa tindakan awal mengelakkan daripada terjerumus permasalahan dadah dilaksanakan melalui pelbagai program. Antaranya program pendidikan pencegahan dan kesedaran awam secara berstruktur berpandukan model I Cegah AADK. Sementara itu, mereka yang berdepan masalah ketagihan dadah dan substansi pula, AADK menyediakan 2 program rawatan dan pemulihan secara percuma menerusi program rawatan dan pemulihan dalam komuniti dan program rawatan dan pemulihan dalam institusi berteraskan model I Pulih AADK. Pada sesi turunan itu, Tuan Sultan turut menyampaikan amanat, nasihat dan teguran kepada kaki tangan agar melaksanakan tanggungjawab dengan amanah dan integriti. Dalam perkembangan berlainan, Ketua Pengarah AADK Tuan Sultan Ahmad Belon mengadakan lawatan kerja ke Puspan Kuching, Sarawak. Kita ada model rawatan yang mengandungi 9 komponen. Maknanya 9 komponen itu perlu dilalui oleh klien. Setiap klien di Puspen, kalau di Puspen Kuching ini untuk klien lelaki yang secara militeri, klien wanita yang militeri, klien sukarela wanita dan lelaki, dan juga kanak-kanak dan sebagainya yang ada 5 kategori itu. Setiap orang tu kena lalu 9 komponen ini tanpa gagal. So maknanya kalau dia tak lalu salah satu daripada komponen tersebut sepanjang dia berada di Puspen ini, maka kita tak laksanakan proses rawatan dan pemulihan yang kita anjurkan di Puspen ini. Maknanya kita menipu dari segi proses rawatan. So dia tak ada ni. Maknanya semua 81 pegawai dan anggota di Puspen ini kena faham setiap satu tu. Tak kisahlah bertugas di mana. Kerana setiap benda yang dibuat di sini ada kena mengena dengan 9 perkara tu. Kalau dia tak ada kena mengena, tak boleh buat. So dia bukan proses rawatan dan pemulihan. Lawatan kerja itu bertujuan menyantuni keluarga AADK di Puspen Kuching selain memastikan persekitaran aktiviti termasuk pelaksanaan tugas berada di landasan yang sewajarnya. Ini termasuklah beramah mesra dan melawat fasiliti Puspen Kuching yang dikategorikan sebagai multifungsi. Aku ada hal aku balik dulu. Weh, apa jap? Hal apa? Sedap ni weh. Buat lagi. Ni ada dah. Beli lah. Aku mana ada duit. Aduh, potong lah. Jom lah. Jom. Awal ayah balik hari ni. Farhan, ayah ada emergency meeting ni. Ayah kena obsession 3 hari. So ayah nak cepat ni packing baju Lawa motor. Jom pusing-pusing. Dadah perosak masa hadapan. Jauhi dadah. Selaku peneraju memerangi permasalahan dadah di negara ini, AADK sentiasa proaktif menyediakan beberapa alternatif rawatan dan pemulihan. Satu daripadanya adalah menerusi platform Perkhidmatan Bergerak Rawatan dan Pemulihan MRT AADK di kluster dadah iaitu penempatan khas banduan kesalahan dadah. Sehubungan itu, dalam usaha meningkatkan keberkesanan pemulihan dalam kalangan banduan, Jabatan Penjara Malaysia akan membina kluster dadah di lokasi pilihan. Pusat Latihan Khidmat Negara PLKN Sentosa Ceneriang di Tapah Perak merupakan salah satu kem yang akan dijadikan penempatan khas terbabit. Pada sesi lawatan yang diketuai Komisioner Jeneral Penjara Malaysia, Datuk Nordin Muhammad, kumpulan delegasi diberi taklimat mengenai operasi kluster dadah yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Penjara Malaysia. Pembinaan penempatan khas itu bertindak sebagai model pengurusan program pemulihan dadah bagi menyelesaikan isu kesesakan di dalam penjara. Berikutan 60% daripada keseluruhan banduan adalah kesalahan dadah. Turut menyertai sesi tinjauan tersebut ialah Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin, Timbalan Setiausaha Bahagian Kepenjaraan Anti-Dadah dan Rela Kementerian Dalam Negeri
Tuan Nur Hisham Kamarudin dan Fellow Kehormat Akrida Universiti Sains Islam USIM Nilai Negeri Sembilan, Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Husin. Dalam perkembangan lainan, Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadir Muhammad Amin juga mengadakan tinjauan operasi di pejabat AADK daerah Batam Padang. Dalam sesi tinjauan itu, beliau diberi taklimat mengenai gerak kerja oleh Ketua AADK daerah Batam Padang, Syarudin Abdul Salam, yang memfokuskan pada 3 bidang utama iaitu rawatan, perubatan dan pemulihan, pencegahan dan penguatkuasaan dan keselamatan. Pada masa sama, mengetengahkan strategi holistik dalam menyediakan program rawatan dan pemulihan dalam komuniti. Datuk Dr. Muhammad Sadir juga turut meluangkan masa melihat pengoperasian fasiliti pejabat dan beramah-mesra dengan warga AADK daerah Batam Padang di sini. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Pelaksanaan model iPulih AADK bersifat komprehensif dan holistik perlu diberi fokus utama bagi memastikan klien yang sedang mengikuti program rawatan dan pemulihan dalam institusi kekal pulih sepanjang hayat. Ini berikutan penagihan dadah sejenis penyakit kronik dan berulang-ulang melibatkan struktur otak dan menyebabkan perubahan pada sistem kognitif, psikologi dan tingkah laku. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadir Muhammad Amin, selain melaksanakan tanggungjawab dengan amanah dan berintegriti, para pegawai disaran memberi fokus kepada pelaksanaan model iPulih AADK terhadap klien yang menerima rawatan. Kata beliau, model iPulih AADK yang dilaksanakan bertujuan memastikan klien yang mengikuti program rawatan dan pemulihan dalam institusi kekal dalam kepulihan sepanjang hayat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sesi tinjauan ke Puspen Sungai Ruan Pahang baru-baru ini. Pada aktiviti itu, beliau sempat beramah mesra bersama keluarga klien yang hadir melawat ahli keluarga yang sedang menerima rawatan di puspen berkenaan. Meneruskan sesi tinjauan di daerah Raub, Datuk Dr. Muhammad Sadir juga menyertai program walkabout dan jom hijau bersama klien dalam komuniti anjuran AADK daerah Raub di Taman Bandar Raub. Program kerjasama dengan Askar Watania Kem Puncak Emas Raub itu bertujuan memberi peluang kepada klien AADK untuk berkhidmat dalam masyarakat sekaligus memberi pendedahan dalam menjaga kelestarian alam sekitar menerusi aktiviti menanam pokok. Pada masa sama, beliau turut merasmikan papan tanda di laluan Persekutuan Kuala Lumpur ke Gua Musang yang memaparkan perkhidmatan talian hotline AADK. Asli beg kau? Mahal pula penipu. Mana ada yang kau cari lah kalau ada. Tapi yang kau tu kurang ajar sangat Pahal. Ih, mana tahu ah. Buruk ni, kau habiskan ha? Habis. Oi, kau menipu Ni benda ni. Kau Pahal lah? Kau yang Pahal asal kau menipu aku. Siapa menipu? Sama kau ajar sangat. Kau nak menipu apa? Asal sebab kau menipu. Kau buat macam sini boy. Kau bini aku lah. Prihatin dengan nasib menimpa mangsa terjejas akibat banjir dan fenomena kepala air, AADK Turun Padang melaksanakan misi bantuan pasca banjir di Kampung Iboi, Baling, Kedah. Seramai 150 anggota terdiri daripada kaki tangan, sukarelawan, skuad anti dadah, jawatankuasa pemulihan dadah dan klien dalam komuniti menyertai misi bantuan op bantu yang digerakkan Kementerian Dalam Negeri, KDN. Misi bantuan op bantu banjir tersebut merupakan tanggungjawab sosial korporat pihak KDN bersama agensi dan jabatan termasuk AADK bagi meringankan beban dihadapi mangsa. Pada masa sama, ia selari dengan usaha agensi yang bukan sahaja komited membantras penyalahgunaan dadah di negara ini, bahkan sentiasa bersiap siaga turun padang membantu dalam apa jua bentuk kecemasan dan bencana. Kumpulan sukarelawan turut melibatkan warga kerja AADK, pejabat AADK Kedah, pejabat AADK Pulau Pinang, pejabat AADK Perlis, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Kampung Selamat dan Puspen Karangan. Antara bantuan disalurkan adalah seperti kerja-kerja pembersihan di kawasan perumahan, tempat awam termasuk surau, dewan dan taman-taman awam. Asli beg kau? Mahal pula penipu. Mana ada yang kau cari lah kalau ada. Tapi yang kau tu kurang ajar sangat Pahal. Ih, mana tahu ah. Buruk ni, kau habiskan ha? Habis. Oi, kau menipu Ni benda ni. Kau Pahal lah? Kau yang Pahal asal kau menipu aku. Siapa menipu? Sama kau ajar sangat. Kau nak menipu apa? Asal sebab kau menipu. Kau buat macam sini boy. Kau bini aku lah.
Baik, kita teruskan dengan segmen Personality AADK. Pada minggu ini, segmen Personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Nama saya Hamizan bin Haidir dan sekarang ini saya bertugas di bahagian penguatkuasaan dan keselamatan AADK sebagai Ketua Penolong Pengarah Operasi. Di AADK ini saya telah pun berkhidmat hampir 18 tahun di pelbagai tempat. Secara ringkasnya, saya pernah bertugas dalam sektor rawatan dan pemulihan, pencegahan, penguatkuasaan pada ketika ini, dan juga saya pernah bertugas ketika pusat latihan AADK di Sungai Petani mula dibuka pada tahun 2005. Dan juga saya pernah bertugas di cawangan di unit antarabangsa AADK selama lebih kurang 4 tahun setengah. Sebelum saya bertugas dengan AADK, saya merupakan seorang pendidik di beberapa sekolah Arab di negeri Kelantan. Dan sebelum daripada itu, sebenarnya saya pernah belajar dan menetap di Amerika Syarikat. Dan alhamdulillah, banyak pengalaman yang saya dapat di negara tersebut dan juga di semua tempat-tempat yang saya pernah bertugas, dan semua pengalaman ini membentuk diri saya, apa yang saya seperti sekarang ini. Dan saya harap dengan sedikit pengalaman yang saya ada, saya dapat menyumbang untuk masyarakat, untuk negara dan juga untuk perkhidmatan yang saya sedang bertugas pada ketika ini. Saya alhamdulillah merupakan salah seorang daripada beberapa orang yang terpilih dalam satu program latihan bagi mewujudkan kumpulan national trainers dalam program UTC ataupun Universal Training Curriculum yang dibangunkan oleh pihak Colombo Plan. Jadi dari semasa ke semasa saya akan terlibat dengan program-program bagi melatih pegawai-pegawai yang lain supaya mereka dapat meningkatkan kompetensi dan juga kemahiran mereka dalam bidang rawatan dan pemulihan dadah. Di antara pencapaian saya semasa bertugas di AADK adalah pelibatan saya dalam program pentauliahan sebagai national trainers dalam Universal Training Curriculum, di mana saya telah ditauliahkan sebagai ICAP 1 pada tahun 2015 dan ICAP 2 pada tahun 2016. ICAP adalah ringkasan kepada International Certified Addiction Professionals yang dikeluarkan oleh Colombo Plan yang berpengkalan di Sri Lanka. Saya sukalah untuk berpesan kepada semua masyarakat di luar sana supaya menjauhi diri kita daripada terjebak dengan dadah. Kita bukan saja bertanggungjawab menjauhkan diri kita, kita juga bertanggungjawab menjauhkan ahli keluarga kita dan juga jiran tetangga kita, saudara mara kita daripada terlibat dengan dadah. Segmen Personality AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.